Badan kita nak rehat tapi kita masih lagi nak paksa. Okey, tak apalah. Tapi bila kita dah siap kerja, kita hadiahkan pada diri kita tu. Bagi dia tidur yang cukup, bagi dia makan yang cukup. Kalau tiba-tiba diri kita rasa macam nak air tembikar lah, rasa macam nak minum air kelapa lah, kan? Pergi je, cari je, dapatkan dia untuk badan kita. Itu permintaan daripada badan. Itu yang selalu saya katakan pada diri saya lah. Kadang-kadang kalau kawan dekat-dekat, saya cakap macam tu. Dan sebab kadang-kadang kalau badan kita minta tu ada sebab. Ada sebab. Mungkin dia nak zat-zat tertentu dalam badan supaya badan kita jadi kuat. Tapi kalau kita kata, badan kita rasa nak air kelapa, tak payahlah, malas nak pergi. Jangan macam tu lah, bagi kat dia. Bagi kat dia, maksudnya bagi pada diri sendiri. Saya menganggap diri kita ni ada dua tau. Emosi dan akal fikiran, fizikal kita. Emosi kita kadang-kadang kita layan sangat emosi dan kita dera fizikal kita. Dera fizikal. Contohnya macam kalau kita tengah minat buat sesuatu tu, bercucuk tanam lah atau apa-apa, kita rasa macam buat sampai badan dah lesu, kita buat kan. Lepas tu badan kita ni mesti dia nak makan yang cukup, rehat yang cukup. Bagi juga, jangan lepas buat kerja tu kita tak nak makan lebih kurang je, ataupun tidur pun sejam dua je. Akhirnya badan kita akan protes, dia marah, dan akhirnya ianya boleh memudaratkan diri sendiri. Terima kasih Muka Indah Jawa Melayu. Semoga sihat. Ya, begitulah. Saya harap anda semua juga, sahabat semua, dalam keadaan sihat wasiat. Bagi saya itulah dia. Memanglah yang kata pada kita, sebenarnya nikmat daripada Allah tu ialah agama. Memang betul lah. Tetapi kalau badan kita tak jaga, maknanya kita pun tak jaga agama kita. Ya, kalau badan kita tak cukup sihat, macam mana kita nak beramal ibadat, macam mana kita nak berfikiran tanpa emosi, macam mana kita nak mencari rezeki, dan macam mana kita nak membantu orang lain, kan? Itulah juga. Jadi Allah bagi kita hidup di dunia ini ada sebabnya lah. Jadi kita jagalah. Terima kasih sahabat. Ada yang tanya apa khabar? Khabar baik. Juga ini pun saya nak kongsi juga. Kalau orang tanya kita apa khabar, elok kita balas dengan secepatnya khabar baik. Jangan kita nak mengadu domba pula dekat sini. Khabar kadang-kadang baik, kadang tak baik. Tak payah. Itu kalau nak PM tepi je lah. Macam orang kata, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepadamu. Kita jawab, Waalaikumsalam. Kalau lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana salam sejahtera padamu, dia cakap pada kita kata salam sejahtera padamu juga. Ataupun Allah merahmatimu, kita balas juga, semoga Allah merahmatimu juga. Kan? Jangan kata, orang kata Allah merahmatimu, tak adalah Allah tak rahmat akulah, ayo aku susah lah, inilah ini. Jangan macam tu. Kata-kata itu adalah doa. Jadi bila orang bagi salam, maknanya dia doa pada kita kata terima kasih, Waalaikumsalam. Kalau kita apa khabar? Khabar baik. Kita cakap yang baik, insya-Allah Allah akan bantu kita beri khabar-khabar yang baik. Berarti kita tanya juga pada dia, apa khabar? Macam tu. Itu cara saya lah. Jangan kita nak mengadu domba, tak tahu pasal nak mengungut 24 jam. Kalau katalah dah lama kita tak bertegur siapa, tiba-tiba orang hantar, apa khabar kau sekarang? Aku sekarang ni lah. Relax dulu. Khabar baik, terima kasih kerana sudi menyapa aku. Dah lama kita tak bertegur. Engkau pula apa khabar? Macam tu itu dia. Tazkirah saya. Tajuk live kita ini, sudah selamat ke UMNO? Sudah selamat ke UMNO? Sahabat, tolong sharekan live ni. Itulah. Dah lama tak buat live, kan? Dah lama lah, selang lepas pilihan raya ni saya berselang-seli bila nak buat live ni. Bukan selalu, sebab kita buat sesuatu tu ada matlamatnya. Setelah habis pilihan raya, kita jangkakan kita boleh menang, tetapi kita dapat 30 kursi. Walau bagaimanapun, syukur alhamdulillah kita masih ada suara dalam kerajaan. Maksudnya kita masih berkuasa dalam kerajaan, masih ada kuasa dalam kerajaan. Itu yang kita nak sebenarnya.
tujuan kita nak pilihan raya supaya kita nak menang dan kita ada kuasa penentu dalam kerajaan. Tetapi apa yang Allah bagikan tu semuanya bersebab lah. Mungkin Allah bagi separuh kuasa, tak bagi kuasa sepenuhnya kepada kita. Maksudnya kepada UMNO ataupun kepada BN tu sendiri. Pelik macam-macam yang kita tak pernah jangkakan berlaku. Apa masalah? Tolong sharekan live ni. Mungkin ada rakan-rakan kita masih mengikuti live yang lain. Tadi saya tanya Faizal, dia kata on dulu, nanti dia masuk kemudian. Tak apalah. Jika anda yang lain-lain yang rasa nak visi dengan saya, setengah ada nama 2-3 nama ini, tunggulah. Kalau ada rakan-rakan yang kita yang biasa live dengan saya, okey lah, saya ambil dulu. Sebab saya takut nanti kalau anda tak masuk live ataupun salah tekan, nanti susah pula. Saya kena restart balik live saya sebab suara saya akan hilang terus. Terima kasih Kanang. Kanang ada bagi pandangan. Aminuddin. Assalamualaikum. Semoga sentiasa rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Terima kasih Aminuddin Ahmad. Saya tengok anda ada tekan untuk berwisi juga. Benar betul ke ataupun salah tekan, saudara Aminuddin Ahmad? Terima kasih. Ramai yang fikir bila kita sudah berada dalam kerajaan, kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Maksudnya UMNO sudah selamat. Maksudnya UMNO sudah terlepas dari gangguan-gangguan, terutamanya daripada broker-broker yang mahu menggugat kedudukan presiden kita ataupun mahu berniat sesuatu yang kita rasa tidak berapa baik terhadap UMNO. Apakah ianya benar atau tidak? Maksud saya, apakah UMNO ni sudah selamat? Anda fikir macam mana? Apa pandangan anda? Apakah anda rasa UMNO ni sudah selamat? Kerana Datuk Seri Zahid Hamidi pun sudah jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO, Tok Mahasan pun sudah menjadi Menteri Kanan, Menteri Pertahanan. Setiausaha UMNO Datuk Ahmad Mazlan juga menjadi timbalan Menteri Kewangan. Hebat-hebat dah tu semua. Jadi apakah ini bermakna UMNO sudah selamat dari gangguan-gangguan kata-kata UMNO ataupun broker-broker UMNO ini? Kita semua sedia maklum bahawa ada kumpulan tertentu dalam UMNO ini yang begitu kepinginkan jawatan Presiden UMNO. Macam-macam kaedah yang mereka lakukan, yang mereka usahakan. Sama ada mereka berusaha untuk bersuara agar pemilihan dipercepatkan satu ketika dulu. Mereka juga berusaha dengan cara mengedarkan envelop-envelop putih. Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi di ketua-ketua bahagian, di peringkat bawahan, kepimpinan peringkat bawahan itu supaya menyokong mereka dengan perkiraan-perkiraan yang tertentu. Mereka juga tidak putus-putus cuba mengaibkan ataupun mencipta persepsi buruk terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi apakah kini mereka sudah diam ataupun mereka sudah tidak berani lagi untuk bersuara? Apa pandangan anda semua? Mohon anda kongsi-kongsikan. Saya baca komen anda dulu. Hero Melaya kata, Assalamualaikum bro, ciri-ciri solat selalu solat sujud ditulis tu. Bro, kadang-kadang saya merasa hairan sebab kerajaan perpaduan membantu rakyat pun masih lagi tak betul. Jadi susah lah macam ni bro. Okey, Hero Melaya, cuba anda beritahu apa yang tak betul. Saya nak tahulah kan. Apa yang anda maksudkan, yang anda kata tadi, anda merasa hairan sebab kerajaan perpaduan membantu rakyat pun masih lagi yang tak betul. Jadi susah lah macam ni. Masih lagi yang tak betul. Apa dia maksudnya? Ataupun masih lagi ada yang kata tak betul ke? Ayat anda ni mungkin tergantung di situ. Tolong anda perbetulkan kalau silap. Kalau tidak, anda nyatakan apa yang anda maksudkan di sini. Saya tengok Razali Ali juga ada mahu bervisi dengan saya, tapi saya tak pernah, kita tak pernah bervisi, jadi saya tak berani lagi untuk
membenarkan anda berisi. Tunggulah, kalau ada rakan-rakan kita, mungkin ada Fazal Melaya ataupun siapa-siapa yang nak masuk isi nanti, saya benarkan dulu, lepas tu saya benarkan anda-anda ini yang ada 3-4 orang yang nak berisi dengan saya ini, saya akan benarkan kemudian nanti. Saya nak yang biasa dulu, sebab saya risau kalau anda tersalah tekan. Bila saya invite anda tak masuk, suara saya akan hilang. Banyak kali dah saya cakap perkara itu. Apa pandangan anda tentang persidangan Parlimen kali ini? Kita ingat persidangan kali ini akan lebih cantik ataupun lebih beradab, ataupun mereka belajar daripada Parlimen yang sebelum ini, yang mana kita rasakan Parlimen sebelum ini ada yang kata tak ubah macam zoo. Tapi baru sehari dua kita tengok memang betul zoo lah Parlimen ni kot. Sebab ada seorang dua ni yang tak pernah belajar. Diorang tak tengok ke persidangan-persidangan sebelum ini, di mana kita rakyat kecam kepada ahli-ahli Parlimen yang langsung tak tunjuk adab ketika berada dalam Parlimen, dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar, kata-kata yang langsung tak berlapik, yang ikut perasaan, terjerit-jerit, terpekik-pekik, terlolong-lolong. Diorang hebat kot macam tu kot. Siapa nama diorang tu? Sahabat, tolong sharekan lagi live saya ni. Saya pun tak tahu live saya ni apa sudah jadi Tolong sharekan lagi. Sebab saya tak tahu apakah anda dapat dengar ke live saya ni. Tolong komen, tolong bagi tahu apakah live saya ni dapat anda ikuti. Kalau dapat anda ikuti, tolong bagi emoji apa good ke apa ke, boleh ataupun anda beritahu live jelas dan terang. Saya nak tahu juga, takut juga nanti takut entah saya cakap sorang-sorang. Ada masanya. Bila BN bersama dalam kerajaan perpaduan ini, bersama dengan PH lah terutamanya, saya pun ada menerima panggilan-panggilan daripada atasan lah. Dia kata kita kena kawal cakap, kita kena ada yang boleh, ada yang tak boleh, tak seperti yang sebelum ini. Saya beginilah, saya dengan cara saya lah. Tak perlulah nak nasihat-nasihat kita ni, bukannya tak tahu, kita tahu. Yang penting ialah kita nak tengok UMNO ini sentiasa terjaga. Saya lebih pada di situ. Lebih pada di situ. Saya nak tengok pemuda UMNO, apakah dia serius untuk membela Presiden UMNO atau tidak. Dulu saya lantang suara, saya berkata Presiden UMNO tak langsung serius untuk membela Ketua Pemuda tak serius untuk membela Presiden UMNO. Sebab bagi saya Presiden UMNO adalah payung ataupun tiang seri kepada UMNO itu sendiri. Apabila UMNO terjatuh, apabila Presiden jatuh, UMNO juga akan tumbang. Banyak kali saya bersuara tentang ini, dan kadang-kadang kala menjadi macam petikaman lidah dengan Ketua Pemuda. Tetapi saya tidak akan berhenti bersuara lah. Saya akan terus bersuara, dan saya harap ada perubahan dalam jentera pemuda UMNO itu sendiri untuk menjaga institusi UMNO. Sekiranya UMNO itu goyah, lemah, kita nampak lemah, ataupun tidak terkawal daripada serangan-serangan dalaman ataupun luaran, saya menganggap kelemahan itu juga datang daripada pemuda UMNO itu sendiri. Kerana tanggungjawab pemuda UMNO ialah menjadi benteng kepada UMNO itu sendiri.
tak kira lah serangan itu daripada luar ataupun dari dalam. Seandainya mereka cuba berniat umpama nak menjatuhkan Presiden UMNO ataupun mencipta persepsi buruk terhadap Presiden UMNO, pemuda UMNO bertanggungjawab untuk membela Presiden dan menepis segala macam serangan. Sebenarnya sahabat, apabila saya buat tajuk tadi, sudah selamat ke UMNO, sudah selamat ke UMNO, sebenarnya saya tidak nampak UMNO sudah selamat, walaupun UMNO dan BN adalah sebahagian daripada kerajaan sekarang, walaupun Presiden UMNO sudah menjadi timbalan Perdana Menteri. Begitu juga timbalan Presiden UMNO yang menjadi Menteri Pertahanan. Kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak sehaluan ataupun bermusuhan tetapi bermusuh politik dengan pihak pembangkang, bermusuhan. Jadi sudah pastilah pihak pembangkang juga risau apabila Perdana Menteri bagaikan ada personal, macam marah ataupun berdendam kepada musuh politiknya yang kini menjadi pembangkang. Kita tahu satu ketika dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika kerajaan 22 bulan tu, beliau sudah pun sebenarnya layak ataupun sudah mampu sepatutnya menjadi Perdana Menteri apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan ketika itu. Tetapi malangnya Tan Sri Muhyiddin bertindak menarik beberapa ahli parlimen keluar daripada Pakatan Harapan untuk menjadi pembangkang pula ketika itu, tidak bersama dengan PH. Jadi ketika itu apabila Tun Mahathir meletak jawatan, sepatutnya Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, tetapi ianya tidak berlaku. Ianya tidak berlaku kerana PH tidak cukup kerusi atas sebab Muhyiddin atas sebab Muhyiddin meninggalkan Pakatan Harapan. Parti Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Di samping itu ada juga beberapa ahli parlimen daripada PKR seperti beberapa lah yang juga turut bersama dengan Bersatu meninggalkan PH. Jadi bagi Anwar ianya adalah satu pengkhianatan terhadap dirinya oleh Muhyiddin lah. Jadi kerana itu jugalah kita nampak apabila Pakatan Harapan memenangi 82 kursi dan Perikatan Nasional memenangi 73 kursi, sepatutnya dua parti ini dapat digabung bersama untuk membina kerajaan, membentuk kerajaan. Tetapi ianya tidak berlaku kerana atas alasan yang saya nyatakan tadi, Anwar dan Muhyiddin sudah pun berseteru. Jadi sukar bagi mereka untuk duduk sebumbung lah. Muhyiddin juga takut. Dia tak mahu, kalau boleh dia tak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Kalau dia bersama dengan PH, sudah pastilah Anwar akan lebih layak menjadi Perdana Menteri kerana kerusi yang dimenangi oleh PH lebih daripada PN. Jadi timbalan pun dia tak minat lah Muhyiddin. Dia berhasrat untuk jadi Perdana Menteri. Mungkin dia rasa dia boleh dapat jadi Perdana Menteri kerana dia menyangkakan mungkin UMNO akan bersama dengannya. Kerana beberapa MP UMNO sudah awal-awal lagi berkata untuk menyokong Muhyiddin. Tetapi malangnya ianya tidak berlaku apabila BN memilih untuk bersama dengan PH. Okay. Jadi
dalam situasi sekarang ini, apabila Muhyiddin terpaksa berdepan dengan Anwar Ibrahim, bukan mudah dah sekarang, bukan mudah. Dendam kesumat tu masih membara, dan apatah lagi Anwar dia bertekad untuk membersihkan kerajaan yang sebelum ini daripada segala macam mungkin tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tidak sepatutnya berlaku, penyalahan guna kuasa dan sebagainya. Maka sudah pastilah sasaran utamanya ialah terhadap Muhyiddin, Dan hari ini dan semalam pun kita sudah dengar di mana Anwar Ibrahim sudah mula menghantar saman terhadap Muhyiddin saja, atas alasan tuduhan Muhyiddin terhadap Anwar yang mengatakan Anwar mendapat allowance berapa 15 juta daripada kerajaan Negeri Selangor setahun. Padahal dari segi realitinya Anwar tidak menerima pun sejumlah yang sedemikian. Jadi atas alasan itu saja pun Anwar Ibrahim sudah mula bertindak terhadap Muhyiddin. Jadi saya yakin akan ada banyak lagi tindakan terhadap Muhyiddin. Apa yang saya katakan ini, tujuan saya mengatakan ini ialah apabila situasi begini sudah pastilah mereka daripada PN panas buntut lah, risau apa lagi tindakan-tindakan yang mungkin akan dikenakan terhadap mereka, bukan terhadap Muhyiddin saja, juga terhadap beberapa pemimpin yang lain di dalam PN. Jadi apa kaedahnya untuk mengelakkan tindakan-tindakan yang mungkin boleh dikenakan, yang kita masukkan tindakan mahkamah, penyalahan gunakan kuasa ataupun penyelewengan ketika mereka ataupun PN berada dalam kerajaan ataupun memimpin satu ketika dulu. Banyak yang diperkatakan, yang banyak juga yang rakyat mahu jawapannya. Jadi sudah pastilah mereka tak boleh tidur malam lah. Walau bagaimanapun mereka tetap berusaha. Saya yakin mereka-mereka ini akan tetap berusaha. Apa jalan yang terbaik supaya mereka ini tidak dikenakan pertuduhan-pertuduhan ataupun tindakan mahkamah, dan supaya mereka ini tidak menjadi kluster mahkamah. Jadi apa yang boleh mereka lakukan untuk mengelakkannya ianya daripada berlaku? Yang kita nampak ialah mereka akan berusaha untuk mendapat kuasa Zahid Hamidi itu. Maksud saya Parti Bersatu. Jadi dalam Parti Bersatu ini dia ada broker-brokernya. Kita tahu ada beberapa pemimpin atasan UMNO yang begitu cenderung menyokong Muhyiddin ini. Dan mereka-mereka inilah akan dipergunakan dengan apa cara sekalipun agar Datuk Seri Zahid ini akan tewas dalam pemilihan Presiden UMNO yang akan datang. Itu yang saya nampak. Jadi apa yang saya cuba gambarkan di sini ialah sebenarnya saya tidak nampak UMNO ini sudah selamat sebenarnya. Saya tidak nampak UMNO ini sudah selamat. Sebab bukan sekadar mereka mahukan UMNO itu menyokong PN, bukan sekadar itu, tetapi mereka mahu menyelamatkan tengkuk mereka daripada berbagai pertuduhan yang kemungkinan besar akan dikenakan terhadap mereka oleh kerajaan perpaduan ini. Jadi tapi tahu sajalah PN ini, kita tahu dari mana diorang dapat duit pun kita tak boleh nak cakap lah. Sangat luar biasa jumlah duit yang diorang ada tu. Jadi peranan duit-duit ini juga yang kita gusar, risau apa yang akan mereka lakukan. Tahu-tahu sajalah mereka boleh menggunakan dana-dana yang ada untuk mungkin mempengaruhi mereka-mereka di kepimpinan bawahan, di peringkat bahagian, agar menyokong mereka dalam pemilihan
nanti, sama ada jawatan presiden, timbalan presiden dan lain-lain, jawatan yang akan dipertandingkan di tingkat atasan itu nanti. Jadi inilah yang kita rasa sesuatu yang mengecewakan kita lah, kerana kita pun sudah mendengar sana sini pihak-pihak yang bertindak sebagai broker ini, ataupun dulu saya sebut kartel ini, sudah mula bergerak mempengaruhi kepimpinan di bawahan tu supaya menolak Datuk Seri Zahid Hamidi. Entahlah, saya pun tak faham lah. Politik ni kadang-kadang terlalu jijik untuk kita fikirkan. Apa yang mereka lakukan, kita nampak lebih kepada kepentingan diri sendiri daripada kepentingan negara. Kita nampak Datuk Seri Zahid sudah mula bekerja, sudah menunjukkan dirinya seorang pemimpin yang memang begitu mengambil berat dan menyantuni rakyat. Awal-awal lagi kita lihat kesibukan Datuk Seri Zahid Hamidi. Itulah pemimpin yang sebenarnya yang kita hendak, sebagaimana Datuk Seri Najib juga satu ketika dulu hidupnya adalah untuk rakyat. Begitu juga Datuk Seri Zahid. Tetapi yang lain-lain tu macam mana? Tak ada kerja lain, sibuk nak menikam sesama rakan dan seperjuangan, sesama rakan dalam satu parti. Malang sungguh lah, malang sungguh. Live saya ni sampai ke tak sebab dalam di phone saya, dia punya view dia sangkut pada jumlah 42 je. Pelik lah pula. Berapa view sekarang? Tak apalah. Tak apalah. Okey. Jadi apabila kita melihat, bagi saya lah, pandangan saya melihat UMNO masih tidak selamat. Walaupun kita sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan, jadi apakah yang patut dilakukan oleh Presiden UMNO? Apakah yang patut dilakukan Presiden? Saya melihat kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya melihat ianya ada beberapa perkara yang boleh dijadikan contoh kepada Datuk Seri Zahid untuk meneladaninya ataupun untuk menjadikan panduan dalam pengurusan UMNO itu sendiri. Saya nampak kerajaan perpaduan ini, ketegasannya saya respect jugalah setakat ini. Saya respect ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai contohnya, ada perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan itu. Walaupun tampak keras, walaupun ada yang mengatakan ianya tak ubah seperti diktator, bukan diktator, diktator, namun sebagai seorang pemimpin, dia kena tunjuk kuasa yang ada pada dia. Dia kena berani untuk tunjuk garang dia sikit. Dia kena tunjuk yang pemimpin-pemimpin lain ataupun mereka-mereka yang mahu bersama dengannya tidak boleh bertindak sesuka hati. Tidak boleh bertindak sesuka hati. Kena ada garis panduan yang perlu mereka patuhi sama ada mereka suka atau tidak. Bunyinya keras, tapi kita lihatlah macam semalam punya undi percaya, ianya dapat berjalan dengan mudah sekali, mudah sekali. Tak ada nak pening-pening lagi dah. Dan kita yakin, saya sendiri yakin
Walaupun ada yang kata mungkin Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan mungkin boleh mendapat 130 undi percaya terhadapnya, tak mungkin boleh dapat 148, tapi hati kecil saya berkata, siapa berani menentang dia dah? Siapa berani menentang? Apabila sudah ada perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan itu, kerana mereka yang tak menyokongnya akan dikena tindakan yang sangat-sangat keras. Maksudnya hukuman maksimum. Hukuman maksimum di mana anda terpaksa melepaskan jawatan ahli parlimen. Gila kan? Tetapi itulah dia. Nak bertindak biar sampai berkesan. Tapi kehebatan yang saya nampak ada toleransinya juga. Sebenarnya kita pun tak jangka undi percaya bukan pada berapa jumlah undi yang dia dapat, hanya pada sokongan suara saja. Mungkin ini juga sudah dirancang oleh Anwar Ibrahim juga. Dia rancang macam tu je, tak payahlah macam kita nak mengundi. Yang penting majoriti sudah menunjukkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan ini. Apabila suara yang menyokong lebih kuat daripada suara yang tidak menyokong, ianya sudah cukup memadai. Jadi ini adalah contoh-contoh yang saya rasa boleh diteladani ataupun boleh dipelajari oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya sering berkata juga, kalau kita nak jadi pemimpin itu, kita kena tegas, kena berani, ada masanya kena garang, macam seorang bapa lah bapa dalam satu keluarga. Bapa, kalau bapa ni bagi muka sangat pada anak, anak pun boleh pijak sampai ke kepala kan. Kalau bapa ni macam biar je, apa anak nak cakap, dia kata biarlah, zaman sekarang dah berubah, akhirnya satu ketika anak sendiri menjadi kurang ajar kepada bapanya sendiri kan. Mungkin anak-anak sekarang ni tak melalui zaman-zaman kita dululah, zaman-zaman saya dulu. Kita ni kalau saya lah, tak tahu yang lain. Kalau bapa tanya, kita jawab sepatah dua je. Kalau bapa kata, pergi kedai, okey, tak ada nak bantah-bantah. Tak ada nak kata, malas lah nak pergi kedai, tadi dah letih lah, pergi sekolah lah tadi nantilah, panas lah. Tak pernah. Anda sahabat macam mana? Masa kecil-kecil dulu, kalau bapa ke suruh pergi kedai sekejap beli apa-apalah, kalau dia suruh beli rokok pun satu ketika dulu ataupun beli apa-apa, kita okey je, tak kisah masa tu kita tengah main ke, kita tengah buat apa pun, kita mesti okey, no problem, kita akan buat terus. Itu kepimpinan yang sedemikian tu kadang-kadang sangat perlu dalam pembentukan disiplin seseorang itu. Berbeza dengan sekarang ni. Berbeza dengan sekarang. Saya ingat dulu keluarga saya ramai. Dalam keluarga saya ada 11 orang adik-beradik. Tetapi bila ada je tetamu datang rumah, kita semua ada kat rumah lah. Majoriti lah. Kebanyakan ada kat rumah. Tetapi tetamu datang kata, anak-anak mana? Tak dengar apa pun, senyap je. Mungkin arwah bapak saya lah, atau mak saya ada kat belakang, ada kat bilik. Kita kalau orang datang, kita senyap baik je, senyap je. Itu cara yang telah diajar oleh kedua ibu bapa. Tetapi ibu bapa sekarang ni kadang-kadang lain sikit. Bila tetamu datang, kalau kita jamukan minuman ke, biskut ke apa, anak-anak kecil dah langkah sedar, kadang-kadang terpijak cawan, kadang-kadang ambil minuman bapak dia, ambil biskut atas meja. Dah terbalik saya rasa macam, mak dahsyatnya kan. Berbeza dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu, saya ingat lagi, kalau arwah mak saya kalau bawa kita pergi bertandang ataupun pergi ke rumah saudara ke ataupun rakan dia,
Kita kalaupun dia jamu ke kopi ke, dulu kopi teh je lah kan, kuih pun kita tak ambil selagi selagi mak kita tak ambil bagi kita. Kalau kita nak pandai-pandai ambil kan, slow je tangan mak kita cubit peha kita. Perasan tak? Ingat tak? Kan dia cubit peha kita. Tunjuk adab. Kan? Okey, kita dah faham. Lain kali lepas tu kita dah tahu dah macam mana. Tapi tetap dapat makan. Kan? Kalau minum pun, kalau orang nak hidang, tak apalah anak ya, saya tak apalah, saya kongsi. Zaman dulu tu, boleh bubur dalam piring. Minum. Nah, kau minum dalam piring. Tak payah susah, tak nak menyusahkan orang. Tapi sekarang lain. Kan? Saya pun dah tengok. So, ada yang datang rumah, dia balik pergi rumah bapak dia. Dia balik rumah bapak dia, dia dah besar dah. Dah besar pun. Bapak dia kata, nak minum ambil lah. Kat belakang tu ada teh, ada kopi. Anak dia kata, anak dia dah duduk rumah lain dah kan. Anak dia cakap, dia tak minum teh, tak minum kopi, dia minum Milo. Kan? Bapak dia kata, rumah ni tak ada Milo. Bapak dia kata tak ada Milo. Saya dengar je, saya diam je lah, saya perhati je. Lepas tu, tak apalah, tak payah minum lah, anak dia kata. Saya rasa macam kurang adab lah sikit kalau anak cakap pada bapak macam tu. Kan? Mesti terasa hati bapak dia. Kan? Wah, anak dia sampai macam tu langsung. Saya tak tahulah, mungkin bapak dia tak rasa tak kisah, tapi bagi saya tak ada adab lah. Kalau bapak dia suruh pergi minum, pergi je lah minum. Tak nak minum, kau ambil lah air kosong ke minum. Kau nak pergi minum, nanti kau pergi dah kat luar minum Milo ke apa. Kan? Dia tak tahu susah senang bapak dia kat rumah tu macam mana. Harga Milo ni bukan murah pun. Kan? Ataupun rumah tu memang tak pernah beli Milo pun. Jadi, apa yang saya cakap ini ada kaitannya dengan politik sekarang ni. Kan? Pemimpin dah tak tunjuk adab pada presiden. Saya tak tahu di mana silapnya lah. Di mana silapnya? Apakah benar persepsi-persepsi yang diorang ciptakan terhadap Datuk Zahid tu benar-benar berlaku? Datuk Zahid tu penyakau, penyuri, penyamun. Itu yang modal orang. Apa lagi modal yang diorang boleh kata pada Datuk Zahid? Ataupun ianya hanya ciptaan sekadar untuk mengaibkan ataupun mencipta nama buruk terhadap Datuk Zahid agar orang menolak Datuk Zahid. Kan? Agar orang menolak Datuk Zahid dalam pemilihan nanti. InsyaAllah sahabat, saya tadi tekun untuk menyiapkan video-video untuk Datuk Seri Zahid, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. InsyaAllah dalam ujung minggu ni saya akan siarkan satu video pengenalan tentang Datuk Seri Zahid Hamidi, siapa dia, apa yang dia lalui sebelum dia menjadi Perdana Menteri sekarang ni lah. Cerita yang babak pertama itu ialah perjalanan politik dan kehidupan dia sehingga dia menjadi Presiden UMNO. Bahagian kedua nanti adalah jalan cerita bagaimana dia menghadapi PRU yang ke-15 dan juga bahagian ketiga tentang pertuduhan-tuduhan terhadap diri dia lah. Supaya orang nampak kalau mana setuju, tak setuju tu terpulang lah. Itu adalah hasil nukilan saya, hasil usaha saya untuk berkongsi cerita dengan anda semua supaya saya nampak supaya balance sikit lah. Sebab kebanyakan orang dengar satu pihak je. Saya pun tak tahu. 2-3 hari ni saya pergi kenduri. Satu ada kenduri Ahad, ada kenduri 2-3 tempat kenduri. Saya sedih, saya kecewa sebab ramai lagi yang masih termakan dengan persepsi buruk terhadap Datuk Seri Zahid ini. Sedangkan mereka ini juga sebenarnya ahli UMNO. Mereka ini juga adalah orang UMNO. Tetapi boleh, saya rasa boleh tu mereka macam sama sependapat dengan musuh-musuh politik UMNO yang mengatakan kita kalahkan Zahid.
Saya telah bersuara beberapa kali lah di peringkat atasan kepimpinan. Saya bagi tahu jentera UMNO sebenarnya lemah sebenarnya. Tidak dapat berusaha untuk menepis segala macam persepsi buruk terhadap Presiden. Kita tahu niat mereka ialah kalau Presiden kita tumbang, UMNO akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Itu niat mereka. Tetapi malangnya kita ini percaya bulat-bulat dengan persepsi dan fitnah tumahan-tumahan terhadap Presiden kita. Kita tahu tujuan diorang ialah untuk menumbangkan Presiden dan kemudian akan lantik yang lain, baca tumbang lagi, lantik lain, tumbang lagi. Itulah. Kalau diorang lantik lagi, katalah diorang lantik seseorang itu, pemimpin yang menjadi Presiden UMNO yang pro kepada mereka, mungkin mereka akan sokong kerana pemimpin itu akan mengikut telunjuk mereka. Tetapi Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid, kita tahu mereka ini tak langsung boleh menerima desakan-desakan daripada pihak lawan. Tetapi kita sudah nampak ada pemimpin-pemimpin yang tergila-gilakan jawatan Presiden ini. Sebenarnya mereka ini adalah broker-broker ataupun mereka-mereka yang sebenarnya ada perancangan bersama dengan musuh-musuh politik kita. Ianya sangat-sangat tidak sedap kita dengar lah. Sudahlah, UMNO ini sudah begitu jadinya hanya menang 30 kursi, tetapi malangnya pemimpin-pemimpin yang kita angkat, mereka ini tak habis-habis lagi nak menjatuhkan lagi UMNO. Kita kena terima realiti bahawa kejatuhan UMNO ini ada berbanyak sebab lah, ada banyak sebab. Banyak kali kita perkatakan. Yang paling menyedihkan sekali ialah apabila kepimpinan atasan UMNO sendiri yang sebenarnya meruntuhkan UMNO. Kalau musuh di hadapan mata kita, tak apa, kita boleh lawan. Tetapi musuh yang dalam UMNO itu, musuh dalam selimut, mereka ini bagaikan api dalam sekam ini. Mereka ini yang paling bahaya dalam UMNO. Jadi apa yang saya mahu kaitkan perkara ini ialah agar Datuk Seri Zahid tidak pandang mudah, tidak pandang enteng, tidak berlengah-lengah untuk bertindak terhadap mereka-mereka ini. Mereka ini terus bergerak, sentiasa bergerak dan terus bergerak. Kita tahu bila kerajaan perpaduan ini tegas dan akan mengenakan tindakan kepada mereka-mereka yang menyeleweng dana kerajaan, mereka-mereka yang menyalahguna kuasa dan juga membatalkan direct nego yang lain, yang mana ianya melibatkan sanak saudara pemimpin-pemimpin yang lalu, melibatkan kroni-kroni. Sudah pastilah dendam kedua-dua pihak ini semakin membara. Jadi dari pihak yang mahu melihat kerajaan perpaduan ini runtuh, jalan mereka, dia orang nampak yang terbaik ialah dengan cara merampas jawatan Presiden UMNO. Kenapa? Seandainya jawatan Presiden UMNO ini mereka dapat, mereka boleh membuat keputusan untuk menarik kembali ataupun tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan ini. Dan ianya bermakna kerajaan perpaduan sudah bakal hilang 30 kerusi. Dan sudah pastilah kita tahu Datuk Seri Zahid dulu kita anggap sebagai kingmaker. Tanpa keputusan daripadanya tiada kerajaan boleh terbentuk. Dan kali ini seandainya UMNO ditarik keluar daripada kerajaan perpaduan ini, maka terbubarlah bakal terbubarlah kerajaan perpaduan itu nanti. Apabila ini ianya berlaku, sudah pastilah pihak yang menyokong kata-kata ini bertepuk tangan. Diorang seronoklah. Kerana tidak mustahil kerajaan kerjasama daripada BN dan PH akan beralih kepada BN dan PN. Dan ketika itu selamatlah mereka daripada berbagai-bagai pertuduhan yang mungkin mahu dibawa oleh kerajaan PH dan ataupun kerajaan perpaduan itu. Jadi kesimpulan yang saya dapat di sini ialah
Datuk Seri Zahid tak boleh lagi rasa macam selesa, tidak boleh rasa selesa walaupun sudah menjadi timbalan Perdana Menteri, dan juga walaupun sudah rasa diri kukuh dan musuh-musuh sudah tiada ataupun kurang dana untuk melawan Presiden dan ataupun untuk mencuri jawatan Presiden itu, tetapi kita tak boleh pandang ianya tidak boleh berlaku, ya, kerana mereka ada banyak masa untuk mempengaruhi mereka-mereka daripada bawah-bawah ini. Mereka boleh janji macam-macam, mereka boleh sogokkan pun boleh juga, kita kata tawar-menawar di peringkat bawah sana, ya. Jadi susahlah. Saya kata dah banyak kali kita suarakan, sebenarnya biarlah saya straightforward, saya kata singkirkanlah mereka-mereka ini daripada UMNO. Bertindaklah kan. Contohilah keputusan ataupun pendekatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sendiri. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tahu musuh dia ialah Muhyiddin dan Mahathir. Jadi dalam UMNO ada orang Muhyiddin, ada orang Mahathir. Ada orang pro Muhyiddin, ada orang pro Mahathir, dan ada orang yang tak pro mana-mana, dia hanya taat pada UMNO saja. Yang lain dia kata taat UMNO tapi dia pro Muhyiddin, ada yang pro Mahathir. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar lakukan ialah dia tak terima kepimpinan dalam UMNO yang pro Muhyiddin dan pro Mahathir. Lantaklah orang nak kata apa, walaupun Muhyiddin bising, dia kata kenapa tak ada menteri-menteri yang dilantik dulu seorang pun dalam kerajaan, dia kata kan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pekak telinga je kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup ambil siapa yang calon daripada BN yang tewas pun, yang tewas, yang tak menang PRU, sanggup melantik menjadi menteri luar negara. Nampak? Sampai macam tu. Begitu juga dalam kerajaan ataupun dalam UMNO itu juga masih ada mereka-mereka yang masih bertuhankan Mahathir. Itu kita tidak nafikan, kerana kita nampak ianya jelas berlaku setiap kali ada mesyuarat dalam MKT. Ada saja suara-suara yang bagaikan suara itu datang daripada Mahathir dan juga daripada Muhyiddin, yang banyak kali mencelarukan ataupun menggagalkan keputusan untuk dibuat ataupun keputusan tegas untuk dilaksanakan ketika mesyuarat MKT itu. Saya tahu Datuk Seri Zahid pun pening kepala dia, kan, pening kepala dia. Ada saja bantahan-bantahan terhadapnya. Apa saja keputusan nak buat ada saja bantahan. Tetapi syukur alhamdulillah kita lihat sekarang ni Allah saya rasa berpihak pada Datuk Seri Zahid lah. Saya yakin macam tu. Sebab tak siapa pun menduga dengan kemenangan sekadar 30 kursi, Datuk Seri Zahid menjadi kingmaker, penentu, boleh memilih nak bersama PN ke atau PH. Jadi ketegasan keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid itu saya respect. Itu adalah keberanian dan ketegasan. Kalau tanya saya, nak dengan PH ke dengan PN, pilihan lain tak ada lah, kata tak ada. Kalau kita kata kita nak kekal sebagai pembangkang, itu tidak lagi dibenarkan lah. Maksud saya, Yang Dipertuan Agong suruh kita pilih nak yang mana, kan? Kalau PN ke PH, ikhlas saya kata saya pilih PH. Lantaklah orang nak kata apa, macam itulah. Lantaklah orang kata apa. Sebab apa? PN di situ ada Muhyiddin dan Parti Bersatu. Niat penubuhan parti itu adalah untuk menguburkan UMNO. Dulu mungkin kita tak percaya, mungkin kita tak tahu, kita bersama memberi sokongan pada Muhyiddin. Tetapi bila kita bagi sokongan pada Muhyiddin ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri,
kita nampak memang jelas itulah niat mereka. Walaupun kita bagi sokongan kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi usaha dia untuk melemahkan UMNO, nak mencuri kursi-kursi UMNO, untuk mencelarukan UMNO, untuk memporak-perandakan UMNO, tak pernah putus. Sehingga kini, lihatlah sampai ada barisan kepimpinan dalam UMNO yang masih lagi pro dia. Sampai kini pun, mereka-mereka yang kita anggap sebagai broker-broker daripada Muhyiddin itu sendiri, masih berusaha untuk merampas kursi Presiden UMNO. Jadi, perkara ini kita tak nampak, tak diusahakan oleh PH. PH dia tak kacau. PH dia tak ganggu pun UMNO. Kan? Sebaliknya, PN, Muhyiddin, kalau orang sokong dia, okey. Yang sudi lompat, boleh. Yang tak lompat, dia akan kenakan banyak pertuduhan. Begitu juga, ramai MP-MP daripada PKR juga yang melompat menyertai Parti Bersatu. Jahat tak Muhyiddin? Kan? Parti dia tak menang banyak kursi, tetapi dia curi dengan scheme of thing dia. Tawaran-tawaran dia satu perkara, lagi satu, anda akan selamat daripada pertuduhan jika anda masuk PN. Jadi, kenapa kita perlu bekerjasama dengan pemimpin yang hati yang begitu busuk? Tak ada sebab untuk kita bersama dengan dia. Dan saya tak nampak sebenarnya daripada PH ini mengganggu hal-hal dalaman UMNO. Tak nampak. Jadi, eloklah kita cuba bersama PH pula, tengok macam mana. Sebab pengalaman kita bersama dengan PN sangat-sangat mengecewakan. Ngeri ya. Jadi lantaklah. Orang PAS nak kata apa ke, orang PN nak kata apa, konon-konon ini ianya adalah pernyataan Melayu ke apa, kejadah, lantak diorang. Kita tahu apa yang diorang cakap tu semuanya tak benar belaka. Diorang bukan datang daripada hati yang baik. Mereka tidak ikhlas dalam persahabatan, dalam persahabatan politik itu. Mereka menghalalkan cara. Namun setakat ini kita nampak perjalanan dalam kerajaan perpaduan okey lah. Bagi saya okey lah. Tak ada kita nak kecoh-kecoh. Tak ada kita nak komplain itu dan ini. Mungkin masih awal. Tapi walau bagaimanapun, kita tetap akan menjadi pemerhati lah. Kalau apa yang tak betul, kita akan suarakan juga. Tetapi setakat ini syukur. Saya nampak kemulut-kemulut yang kita lalui zaman PH 22 bulan dan PN 17 bulan, lepas tu zaman Ismail Sabri, tak timbul sangat. Kan? Contohnya banjir, Datuk Seri Zahid dan beberapa menteri-menteri yang lain, termasuk Perdana Menteri, sibuk fikir macam mana nak bantu. Dulu banjir di Ulu Langat, banjir di Shah Alam, nak cari muka menteri pun susah nak nampak. Kan? Masa tu ada yang sibuk main salji, ada yang sibuk kata nak raikan Christmas di luar negara. Kan? Ada yang lepas 4 hari banjir dah habis baru nampak batang hidung. Jadi kita nampak bezanya di situlah. Kita nampak, bukan maknanya kalau kerajaan sekarang kita boleh menghalang daripada berlaku banjir, tak macam tu. Tapi macam mana seriusnya ataupun prihatinnya kerajaan terhadap segala macam permasalahan ataupun bencana yang kita terpaksa hadapi itu beza dia. Jadi saya harap sahabat semua faham kenapa BN memilih PH berbanding dengan PN. Isu no Anwar, no PKR, no DAP, no PBBM dah tak timbul lagi dah. Isu tu sebenarnya kita tolak bersama dengan diorang dalam pilihan raya itu nanti. Kita nak bergerak solo. Kan? Tapi lepas pilihan raya pun kita masih bersuara yang sebenarnya kita nak ataupun terima hakikat yang kita ini adalah pembangkang. Tetapi mungkin Allah dah susun yang lain. Mungkin anda rasa Datuk Seri Zahid dengan Anwar telah lama rancang.
Anda boleh cakap macam tu. Tapi bayangkan seandainya PN bersetuju bersama dengan PH rancang apa kejadah. Kalau PN bersetuju dengan PH, dah PN dan PH dah bentuk kerajaan dah. Lagi banyak, saya rasa lebih pada 150 kursi kalau PN dengan PH. Tetapi bila PN menolak, dah tak ada pilihan. UMNO terpaksa ataupun PN terpaksa dengan PH. Di mana logiknya jika anda berkata, oh ianya sudah dirancang lama? Kan? Mana logiknya? Seandainya PN dah terima dengan PH ketika itu, perkara itu tak jadi pun. Tetapi inilah dia ketentuan Allah. Saya bersyukur mungkin ada sebabnya perkara-perkara macam ni berlaku. Mungkin Allah masih sayangkan kita, masih mahukan UMNO membantu dalam pentadbiran negara. Siapa tahu mungkin juga perjuangan UMNO ini ikhlas, jujur, masih ada pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang mahu berbakti kepada rakyat. Siapa tahu kerana itu juga UMNO mungkin terpilih olehnya untuk bersama dalam kerajaan. Kalau kita tengok dari segi mata kasar, luarannya, UMNO dah memang tak layak dah. Kan? PH dengan PN senang-senang saja bentuk kerajaan. Dan UMNO, sekiranya PH dan PN bersama dalam kerajaan, UMNO dah bukan siapa-siapa lagi dah. Hancur dah. Dan boleh, kita kata, memanglah kalau nak kata terkubur lah. Kan? Sebab 30 je kursi yang UMNO ada. Bayangkan, UMNO cuma ada 30, kena pula tiba-tiba kata Sabah dan Sarawak mahu bersama dalam kerajaan. UMNO sajalah kita dengan mungkin parti bebas pun bersama dengan kerajaan. Mungkin UMNO sajalah yang terkutang kanting terpaksa jadi pembangkang. Hancur dah UMNO ketika itu. Tapi siapa jangka masih lihat nyawa UMNO ini masih lagi mampu berdiri, malahan masih lagi berpeluang menjadi kingmaker pula tu. Okey, sabar ya. Alamak, sorry, apa benda bising. Sekejap. Okey, saya tengok di sini ada beberapa daripada anda ini yang mahu berwisi. Betul ke tak? Saya takut nanti kalau saya invite nanti anda Salmiah Ahmad, Razali Ali, Aminuddin Ahmad. Betul ke anda ni nak berwisi dengan saya? Saya tak berani nak invite kecuali anda komen di sini, ya anda nak wisi. Jika tidak, habis live saya nanti musnah. Ayub Din kata, Assalamualaikum. UMNO telah lama berpecah kerana dalam parti telah ada golongan yang masing-masing melobi untuk kuasa. Tapi ketika zaman Datuk Seri Najib Razak, iaitu pemimpin yang kuat, tidak terjadi perpecahan. Bukan kerana pemimpin yang kuat lah. Sebab ketika itu Datuk Seri Zahid, dia Perdana Menteri. Kita kena faham. Perdana Menteri ni kuasanya sangat hebat, sangat luar biasa. Kan? Dia Perdana Menteri. Jadi, Datuk Seri Zahid, dia menjadi presiden ketika UMNO menjadi pembangkang. Kan? Beza sangat tu. Jadi, tak mudah memimpin sebuah parti yang jadi pembangkang dengan sebuah parti yang menerogi kerajaan. Dua perkara yang sangat berbeza. Apatah lagi ketika UMNO menjadi pembangkang, akaun dia pula kena freeze, akaun UMNO. Lepas tu Datuk Seri Zahid pula dikenakan pelbagai pertuduhan, dia terpaksa naik turun mahkamah. Jadi bukan kerana Datuk Zahid ni tidak hebat, tetapi ketika
Datuk Zahid jadi presiden, situasinya jauh berbeza dengan zaman Datuk Seri Najib. Beza. Lepas tu tiba-tiba pula ada pula pemimpin-pemimpin yang di bawah ni, di bawah Datuk Zahid ni, menjadi menteri. Jadi mereka ni dah naik tocang. Mereka rasa mereka lebih kuat, lebih berkuasa, lebih hebat. Cakap pun dah tak bertapis dah, tak berlapik dah. Cakap pun dah main pakai lepas je. Tak tunjuk hormat kepada presiden lagi dah. Dah jadi korang hajar sangat daripada presiden. Inilah dia masalahnya. Sepatutnya mereka kena tunjuk tanda terima kasih. Kerana walaupun BN tewas, mereka ini masih lagi berpeluang menjadi menteri. Terima kasih kepada presiden kerana UMNO, kerana presiden yang menjaga UMNO itu, yang tidak membubarkan UMNO itu, mereka masih berpeluang menjadi menteri sampai ke ada yang berpeluang jadi Perdana Menteri. Tetapi mereka tidak berfikiran demikian. Apabila mereka berada di atas, mereka menjadi menteri-menteri, mereka rasa mereka lebih hebat, lebih gah, dan sangat mengecewakanlah apabila presiden kata dia diserang dari luar dan dalam UMNO. Dah bayangkan seorang presiden UMNO terpaksa mengadu di page Facebooknya yang mengatakan dia diserang daripada dalam dan luar. Dan ketika dia buat hantaran tersebut, tak ada pun kita nampak komen-komen daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang mengatakan, jangan gusar, kami akan sentiasa, kami akan menjadi pendinding ataupun kami akan membela presiden. Tak ada pun komen-komen yang sedemikian. Sampai saya sendiri pun, yang bukan siapa-siapa, saya pergi jumpa beberapa pemimpin. Tolong jaga presiden, tolong jaga presiden, tolong jaga presiden. Diorang tak ambil pot pun, diorang tak peduli pun. Ada lah beberapa kerat sajalah. Berapa kerat dia lah yang menjaga presiden. Yang lain, sebab bagi diorang, sebab UMNO tak ada duit, presiden tak boleh nak bantu diorang dari segi duit ke apa, tak ada. No money, no talk. Kan? You want money, you go to the Prime Minister. Masa tu Ismail Sabri. Kan? Go and support them. The team lah. Yang katil-katil tu. Nak duit, kena sokong sana. Jadi, bila orang politik berfikiran yang demikian, bagi diorang, duit lebih penting daripada perjuangan. Inilah yang membuatkan UMNO menjadi semakin lemah dan lemah. Bukan kerana Datuk Seri Zahid. Situasi membuatkan dia terperangkap dalam situasi yang sedemikian. Namun demikian, saya ulangi, Datuk Seri Zahid, tolonglah saya dengar suara kita di akaun bini. Tolonglah, bertindaklah segera. Mereka-mereka ini takkan duduk diam. Orang yang gila kuasa ni, kadang-kadang dia orang ni bertindak di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Kadang-kadang kita rasa macam tergamak dia bertindak begitu dan begini. Tetapi dalam politik ni, dia orang menghalalkan cara. Tengoklah macam Tun Mahathir tu. Kan? Apa yang dia tak kenakan Datuk Seri Najib? Tuduh membunuh dan bersahat membunuh pun dia kenakan pada Seri Najib. Kes Altan Tuya, Kevin Morris, dulu Teo Beng Hok lah semua. Semuanya nak dikaitkan Datuk Seri Najib dengan Tun Rosmah. Sampai macam tu langsung. Sampai sanggup, kalau boleh Datuk Seri Najib kena hukum gantung pun dia tak kisah. Janji, laluannya mudah untuk dapat kuasa Perdana Menteri. Jadi, ianya kita boleh jadikan pengajaran dan sebagai supaya kita lebih berhati-hati, kita kena fikir begini, bukan Mahathir seorang saja yang sedemikian, tak mustahil ada juga pemimpin lain yang sedemikian. Jadi, diorang ini menghalalkan cara. Bila kita sudah nampak ada pemimpin-pemimpin yang kita anggap seperti broker-broker ataupun kata-kata dalam UMNO ini, masih lagi rasa diri dia hebat, gah, tak sedar diri, tak tahu nak tunjuk tebal kulit muka dia macam mana, kan? Takkan kita nak biarkan dia
macam tu je. Bukan kerana kita sayangkan jawatan itu biar Datuk Zahid jaga. Bukan. Kerana kita sayangkan UMNO. Seandainya ada pemimpin lain yang serius untuk menjaga UMNO, yang hebat, kita tak kisah. Tapi kalau ada pemimpin yang kita nampak beria je nak jawatan Presiden UMNO ini, tetapi mereka ini bawa UMNO, kita nampak ke haluan yang kita tidak berapa senang, jadi kita tak mahu perkara itu berlaku. Kerana kita nampak mereka-mereka ini dipegang ataupun mengikut telunjuk ataupun bekerjasama dengan musuh-musuh politik UMNO. Terutamanya daripada Parti Bersatu. Kita tahu tertubuhnya Parti Bersatu adalah untuk mengubur dan melemahkan dan menguburkan UMNO. Itu realiti. Dan kata-kata ini ataupun broker-broker ini bekerjasama rapat dengan Bersatu. Kita tak mahu perkara ini berlaku. Apabila Datuk Seri Zahid sudah menjadi Timbalan Perdana Menteri dan juga masih kekal Presiden, banyak perkara yang boleh dia putuskan sekarang ini. Lantaklah orang nak kata apa, katalah. Sebagaimana macam Anwar Ibrahim buatlah. Dia pilih orang-orang yang dia rasa boleh bekerjasama dengan dia. Macam dalam DAP pun. Dia tak lantik Guan Eng. Dia tak lantik menteri-menteri yang sebelum ini. Di mana Mahathir lantik. Dia menganggap mereka-mereka ini pro Mahathir. Begitu juga sampai Syed Saddiq pun dia tak lantik. Dia ada lantik mungkin seorang dua. Tapi majoriti dia tak lantik. Dia lantik muka-muka baru. Supaya senang dia nak buat kerja. Dan dia tak mahu dalam kerajaan sekarang ni ada virus ataupun ada orang yang cuba menghasut untuk membenci Anwar ataupun menjatuhkan Anwar. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan boleh dicontohi sebenarnya oleh Datuk Seri Zahid. Tak ada isu pun. Macam Datuk Zahid itu telah singkirkan Anwar Musa. Okey, tak ada isu. Tak ada masalah. Ada lagi nama-nama lain yang kita rasa lebih bahaya. Dan sekarang ni bergerak begitu aktif di peringkat bawah sana. Mempengaruhi ketua-ketua bahagian. Supaya menolak Datuk Seri Zahid. Dan menyokong mereka. Kita tahu sajalah. Tengoklah PN ini. Dan mereka-mereka ini berbelanja. Macam tak ada limit. Kita tahulah ketua-ketua bahagian ni semuanya ada harga. Ada prastek. Mungkin kita sebut, kita bagi tawaran ini, tak mau. Tawaran macam ni tak mau. Bagi tawaran ni, tawaran ni boleh. Dan akhirnya, mereka beri sokongan kepada musuh kepada UMNO. Proksi kepada Muhyiddin. Hancur kita, hancur. Okey sahabat. Terima kasih. Saya rasa sekurang-kurangnya saya dah buat live. Saya bersuara dalam satu perkara saja. Sudah selamatkan UMNO, tajuk kita hari ini. Bagi saya sebenarnya UMNO tidak selamat lah. UMNO tidak selamat. Walaupun kita sudah menjadi sebahagian dari kerajaan, kita tahu niat jahat daripada musuh politik dalaman dan luaran UMNO ini masih bergerak. Dan mereka rasa mereka tidak boleh tidak jatuhkan Datuk Seri Zahid. Kerana bagi mereka hidup mati karier politik mereka, mereka rasa hidup mati masa depan mereka terletak di jawatan Presiden UMNO itu. Seandainya mereka gagal mendapat jawatan Presiden UMNO, maka gagallah karier politik mereka. Jadi mereka akan menghalalkan cara. InsyaAllah, sahabat, kalau saya berkesempatan bertemu Datuk Zahid, saya harap hari Khamis ini saya dapat jumpa lah. Saya harap hari Khamis ini saya dapat jumpa. Sekali lagi saya ulang 3 kali doa. Saya harap hari Khamis ini saya dapat bertemu dengan Datuk Seri Zahid. Kalau ada rezeki, saya akan suarakan perkara ini. Okey sahabat, terima kasih. Terima kasih kerana sudi mengikuti live saya. Cukup setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di lain siaran live. Selamat malam semua.